Kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat mengaji bersama dalam keadaan sihat wal afiah. Dan marilah kita doakan kepada saudara-saudara, sanak family kita, siapapun dia yang dalam keadaan yang sakit ataupun kurang sihat, semoga diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan semua, apa khabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Okey puan-puan, tuan-tuan semua, hari ini kita akan sambung pengajian minggu lepas. Minggu lepas tajuknya ialah qalqalah. Saya ulang sekali lagi, minggu lepas kita tajuknya ialah qalqalah. Minggu lepas qalqalah bermaksud ialah melantunkan ataupun lantun. Okey puan-puan, tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, qalqalah bermaksud lantun ataupun melantunkan. Secara istilah bermaksud melantunkan sebutan huruf qalqalah. Jadi yang dilantunkan apa? Bunyi huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa puan-puan? Huruf qalqalah ada, betul, ada 5. Yang pertama ba, jim, dal, ta dan qaf, ataupun kita singkat, kita ringkas menjadi baju di toko. Tetapi ada juga orang yang mengingatnya dengan meringkas menjadi baju den koto, bajim dal qafta. Dan ada juga yang mengatakan qad bujadin, qafta bajim dal. Jadi itu adalah huruf qalqalah. Secara garis besar, qalqalah dibagi menjadi 3. Jadi yang famous 3. Tapi minggu lepas saya katakan menjadi 4. Ada yang membagikan menjadi 4. Tapi sementara ini kita hanya belajar 1, yakni qalqalah sughra. Kita ulang sedikit. Qalqalah sughra adalah qalqalah kecil. Kenapa dia kecil? Karena berlaku di pertengahan perkataan. Saya ulang sekali lagi. Qalqalah sughra, qalqalah kecil. Kecil di sini bermaksud dia berlaku di pertengahan perkataan. Dan huruf qalqalah bertanda sukun ataupun mati. Jadi qalqalah sughra ini pasti huruf qalqalah itu bertanda mati ataupun sukun. Dan dia terjadi di tengah-tengah ayat ataupun tengah perkataan. Cara bacaan. Cara bacaannya macam mana puan-puan? Ya betul. Cara bacanya ialah lantun. Saya ulang. Cara bacanya adalah lantun. Contoh untuk qalqalah sughra, contohnya ialah qablikum. Saya ulang. Qablikum. Qablikum. Ba adalah huruf qalqalah. Ba adalah huruf qalqalah. Dia berada di tengah dan dia bertanda mati. Jadi kita bacanya kena lantun.
qablikum. Okey, saya baca, kemudian puan-puan, tuan-tuan di rumah ikut. Saya baca dulu sekali. Qablikum. Sekali lagi. Qablikum. 1, 2, 3. Qablikum. Bagus puan-puan, tuan-tuan. Bacanya ialah qablikum. Okey puan-puan, saya nak tanya macam mana boleh faham? Kalau tak boleh, boleh diulang. Saya akan ulang. Silakan komen. Kalau tuan-tuan boleh faham ataupun clear ataupun ada yang tak faham lagi, boleh tulis dekat komen. Kalau faham, tulis faham. Kalau belum, saya akan ulang balik. Kerana ini adalah ulangan daripada minggu lepas. Ya puan-puan, semoga untuk ini clear kerana kita hanya mengulang ataupun ulangan minggu lepas. Okey, untuk minggu ini tajuk kita masih qalqalah. Tetapi qalqalah yang kedua. Qalqalah apa puan? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kubra ini bermaksud besar. Besar itu orang. Orang Kedah cakap besar. Qalqalah kubra adalah qalqalah besar. Apa yang besar? Yang besar ni maksud dia besar. Kubra. Dan ingat, qalqalah kubra ini terjadi ketika waqaf. Dia terjadi ketika waqaf saja. Bila tak waqaf, maka dia tidak terjadi qalqalah. Ataupun di hujung ayat. Okey? Qalqalah kubra terjadi ketika waqaf ataupun berada di ujung ayat. Cara bacaan dia lantun, cuma lantun dia lebih keras ataupun dia lantun dia besar. Contoh al-buruji. Al-buruji, bila kita baca al-buruji, dia tidak ada qalqalah. Saya ulang. Bila kita baca al-buruji, dia tidak ada qalqalah. Yang ada yang pertama alif lam qamariyah. Yang kedua buru mad asli. Tetapi bila kita baca menjadi al-buruj, jadi kena ada je. Je itu adalah qalqalah. Disebut dengan qalqalah kubra. Al-buruj. Okey. Al-buruj. Ini adalah qalqalah kubra. Buruj, kenapa dia qalqalah kubra? Karena yang pertama, jim termasuk huruf qalqalah. Yang kedua, jim berada di ujung perkataan ataupun kalimah, maka disebut dengan qalqalah kubra. Yang ketiga, kita bacanya berhenti ataupun waqaf. Okey puan, saya ulang sekali lagi. Qalqalah kubra. Saya ulang. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah yang bermaksud besar. Besar. Jadi qalqalah ini terjadi ketika waqaf sahaja ataupun ketika kita berhenti ataupun di hujung ayat. Karena di hujung ayat pasti kita akan berhenti. Tapi kalau tak berhenti, dia tidak terjadi qalqalah. Okey? Cara bacaannya adalah lantun. Okey, saya bagi contoh kat sini adalah al-buruj. Buruj. Jim termasuk huruf qalqalah. Jadi kalau kita baca al-buruj, salah. Al-buruj, salah. Yang betul al-buruj. Al-buruj. Ada je dia. Je itu adalah qalqalah ataupun lantun. Kalau kita huraikan,
al, alif lam qamariyah, buruj, mad arid lis sukun, je dia adalah qalqalah kubra. Okey, saya baca sekali, kemudian puan-puan di rumah, tuan-tuan di rumah, silakan baca bersama. Al-buruj. Okey, saya ulang. Al-buruj. 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah, bagus puan-puan, tuan-tuan. Okey, ini contoh al-buruj adalah huruf jim. Sekarang huruf qalqalah tadi ada 5. Kita baru masuk huruf jim. Kita try huruf ba. Ba, contohnya ialah apa contoh huruf ba? Siapa yang boleh, siapa yang tahu, silakan tulis dekat ruang komen. Contoh huruf ba, dia kan tadi ba huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, jim dah, ba, jim, dal, to. Sorry. Ya, puan-puan, tuan-tuan semua, boleh bagi contoh siapa yang dapat atau siapa yang tahu, silakan tulis dekat komen contohnya. Ba, jim, dal, to, qaf. Ini huruf qalqalah jim. Betul Puan Zuhrin Zainal Abidin. Ba, dal, to, qaf, jim ataupun ba, jim, dal, to, qaf. Terima kasih Tuan Nur Hadi menonton. Puan Husnaini Muhammad Idris. Okay, ba, jim, dal, to, qaf. Saya ulang sekali lagi, ini adalah qalqalah, huruf qalqalah. Dan sekarang kita membahas tentang qalqalah kubra. Yang mana qalqalah kubra adalah qalqalah yang berada di ujung perkataan ataupun waqaf. Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak kalau huruf qalqalah ini tidak bertanda mati ataupun berhidup? Kalau untuk qalqalah kubra tidak masalah. Kalau dia bertanda mati, boleh. Walaupun dekat ujung disebut qalqalah kubra. Tetapi kalau dia hidup, juga qalqalah kubra. Contoh kalau hidup, qul huwallahu ahadun. Ahadun, kita baca ahad. Ahad. Ahadun kan? Qul huwallahu ahadun. Ahadun, bila berhenti kita baca ahad. Ahad. Ini huruf hidup. Tapi ketika berhenti kita baca ahad. Itu qalqalah kubra. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Yulad juga berada di ujung. Ayat 2 sini. Yulad ini termasuk qalqalah apa? Ini juga termasuk qalqalah kubra. Termasuk qalqalah kubra. Walaupun dia bertanda mati, tapi dia berada di ujung. Kalau dia berada di tengah, baru disebut qalqalah sughra. Tetapi untuk perkataan yulad, qalqalah, huruf qalqalah mati dan berada di ujung, itu ada yang mengatakan itu termasuk qalqalah mutawasit ataupun qalqalah pertengahan. Itu untuk orang yang khusus membagikan qalqalah menjadi 4. Qalqalah kubra, sughra, mutawasit, kubra dan akbar. Tapi kita ambil 3 je. Dan untuk pengetahuan puan-puan, seperti inilah qalqalah mutawasit. Dia huruf qalqalah mati tapi berada di ujung. Itu disebut dengan qalqalah mutawasit. Okey. Tadi saya minta contoh, alhamdulillah Puan Hasanah Kartaji bagi satu contoh. Contoh dia ialah kasab. Kasab. Contohnya ialah kasab. Puan Katanah, terima kasih. Alhamdulillah. Contoh Tuan saya ambil
Qul apa tabbat yada abi lahabi wa tab. Kasab. Kasabun al-khatabu. Kalau boleh bagi contoh yang huruf lain. Ni dah ta, mungkin huruf dal, ta, qaf, jim. Boleh puan-puan silakan bagi contoh, nanti kita akan bahas sama-sama. Dan insya-Allah pada awal bulan 3 ni, insya-Allah akhir bulan 2 ni kita bulan 2 tahun bulan depan kita akan buka kelas baru mengaji bersama Alwan. Kalau puan-puan sudi untuk mengikutinya, boleh terus tanya kepada admin. Okey, yang pertama ialah Puan Hasanah Kartaji bagi contoh kasab. Kasab. Ini adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Kasab. Asal dia kasabun. Kita baca menjadi kasab. Kasab. Al-khatab. Khatab. Tab. Ini untuk contoh ba dengan ta. Okey, saya baca kemudian puan-puan ikut. Kasab. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Kasab. Yang kedua, al-hatab. Puan-puan ikut. 1, 2, 3. Al-hatab. Ini qalqalah kubra. Okey, ada yang bagi contoh balik. Afwaja. Apa ni? Afwaja ni tak termasuk puan sebab jim bila ada alif dekat ujung, ini tidak boleh menjadi qalqalah. Kalau ni habis afwaja contohnya, jim tidak boleh jadi qalqalah sebab jim tidak mati dan dia ujungnya ada alif. Jadi ini termasuk mat asli. Tapi kalau dia afwajan, kita berhenti baru jadi afwaja, itu mat iwad. Tapi kalau afwaja je, kita tak boleh baca afwaj, tapi bila berhenti menjadi afwaja. Ini bukan qalqalah tetapi ini mat iwad. Wan Halimah Majid. Wa alainal hisab. Betul, hisab. Hisaba itu contoh ba. Try puan-puan, tuan-tuan semua bagi contoh yang lain baru huruf ba. Selain ba, ni ada puan bagi muhitun. Muhitun. Saya ulang. Muhitun. 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 Muhitun ini adalah kalau dia berhenti ataupun waqaf disebut dengan qalqalah kubra. Sebab ta ini berada di ujung. Jadi ketika mati menjadi muhit. Muhit. Dia ma'aril sukun tapi juga qalqalah. Muhit. Muhit. Saya baca kemudian puan-puan dekat rumah ikut. Muhit. 1, 2, 3. Muhit. Alhamdulillah, bagus bacaan puan-puan. Saya tahu walaupun saya tak nampak, tapi saya yakin bacaan puan-puan dan tuan-tuan semua di rumah alhamdulillah bagus. Okey, contoh lagi wala waq. Qaf hu ahad itu dal. Qul huwallahu ahad. Kita ambil yang qul huwallahu ahad. Asal dia ahadun. Ahadun. Ta sudah. Kita yang dah kita ni huruf yang dah kita bagi mat, bada, poda. Sekarang dal. Ahadun. Ahad, apa maksud ahad? Siapa yang tahu apa maksud ahad? Siapa yang tahu maksud ahad apa? Ahad maksudnya ialah
satu. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah dia Allah itu satu ataupun esa. Betul Puan Halimah, esa ataupun satu. Jadi ahadun, ahadun ini ialah contoh qalqalah kubra huruf dal. Huruf dal. Asal dia ahadun, bila kita waqaf menjadi ahad. Ahad. Kita kena lantun pada huruf dal. Okey, seterusnya walawaq. Puan Halimah bagi mak contoh walawaq. Walawaq. Okey, walawaq. Walawaqun ataupun waq. Ini sebab dia berhenti, maka terjadilah qalqalah kubra. Walawaq. Wala mat asli, waq mat arid li sukun, waq qalqalah kubra. Jim tadi dah. Jadi alhamdulillah puan-puan, tuan-tuan semua sudah memahami apa itu qalqalah kubra. Kalau puan-puan semua faham dan jelas, sila komen faham. Puan Husnani, betul al-balad. Betul al-balad contoh qalqalah. Wat-tariq juga betul. Okey, alhamdulillah puan-puan semua faham. Kalau faham sila komen faham. Mam khalaq min khalaq. Ana afhimu, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ana afhimu, saya faham. Okey, Puan Halimah faham. Okey puan-puan, kalau semua dah faham, kita masuk kepada contoh. Dan dekat sini saya akan ambil contoh surah Al-Masad. Surah Al-Masad, kita ambil contoh surah Al-Masad. Okay, kita ambil contoh surah Al-Masad. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada. Tabbat, ini tabbat kita tak boleh baca tabbat, tapi kena tabbat. Tabbat, dia ada angin. Itu adalah sifat hammas ataupun angin. Jadi kita baca dia tabbat yada abi. Yada, panjang dia berapa? Siapa yang tahu yada panjang berapa dan disebut dengan mad apa? Try puan-puan jawab. Yada panjang berapa harkat dan mad apa? Siapa yang tahu silakan jawab. Alhamdulillah, baik Zaif, faham Ustaz. Alhamdulillah. Okey, yada mad apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa dikatakan mad jaiz? Sebab dia berasal daripada munfasil, berpisah ataupun dua kalimat. Yada satu kalimat, abi satu kalimat ataupun satu perkataan. Jadi dua perkataan. Betul, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi yada abi. Abi mad apa? Mad asli. Lahabiu. Ni kena biu, tak boleh lahabiu watab, tapi kena tahan. Kerana dekat sini ada hukum
qalqalah qalqalah ada hukum idgham ma'al ghunnah. Jadi bila idgham ma'al ghunnah, idgham itu masuk, ma'a beserta gunnah dengung. Jadi kita masuk kemudian baru dengung. Jangan dengung dulu, tapi masuk dulu baru dengung. Jadi bacaannya lahabiu, dari bin masuk ke waw menjadi lahabiu, kemudian dengung. Tahan. Ya, tabbat yada abi lahabiu wa tab, berhenti kejap. Wa tab. Ini qalqalah apa? Siapa yang tahu? Kita belum bahas lagi, tapi siapa yang tahu silakan komen. Cara baca dia watab. Kalau kita baca tabbat yada abi lahabi watab, salah. Kalau kita terus watab, salah. Ingat, kalau kita baca watab, salah. Yang betul watab. Itu disebut dengan qalqalah akbar. Betul Puan Hasinah. Puan Husna ini qalqalah Puan, bukan qalqalah kubra. Yang ini qalqalah akbar. Walaupun dia berada di ujung, tapi dia ada sabdu. Sebab dia ada sabdu, maka disebut dengan qalqalah akbar. Okey, saya ingatkan sekali lagi, kenapa dia bukan qalqalah kubra? Sebab dia ada sabdu. Jadi cara baca berhenti kejap. Watab be. Okey puan-puan, saya baca kemudian puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bagus puan-puan. Ya, ini adalah qalqalah akbar. Okey, ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya ulang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mat apa? Mat jaiz munfasil. Sebab dia ada dua kalimah, ma dengan ghin bukan qalqalah. Kita baca bukan tapi kita baca karena makhraj ghin berada di khalqum bagian atas, jadi dia ada getar. Tapi bukan Kalau yang baca ma aghna, salah. Yang betul ma'aghna. Namat apa? Namat asli. Anhu, nun mati bertemu dengan ha. Anhu, izhar halqi. Mat asli. Lahu, mat silah qasirah. Panjang 2 harkat, namanya mat silah qasirah. Wama, mat asli. Kasab idgham qalqalah kubra. Yang ini qalqalah kubra karena di ujungnya tidak ada sabdu. Jadi bacanya kasab. Saya baca sekali, kemudian puan-puan di rumah ikut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2, 3. Silakan. Yes, alhamdulillah. Mantap puan-puan, mantap tuan-tuan semua. Bacaannya betul, alhamdulillah. Jadi kita masuk yang ayat ketiga.
sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Sayas makhraj sad, al-lisan, ujung lidah berada di gigi bagian bawah. Sad. Jadi antara bibir bawah dan bibir atas, bibir bawah lebih ke depan. Sad. Lidah berada di gigi bawah. Sad. La panjang 2 harakat, mad asli. La na juga 2 harakat, mad asli. La ra ifa hakiki. Jadi ifa hakiki sembunyi dan dengung. Sembunyi, jadi seharusnya ron kita sembunyikan menjadi ron. Lidah tergantung. Para ron sampai atas, lidah tergantung kat sini. Sayasla naran za ma asli zata lahab. Lahab qalqalah kubra. Lahab qalqalah kubra. Okey, saya bacakan sekali lagi, kemudian puan-puan ikut. Sayasla naran zata lahab. 1, 2, 3. Alhamdulillah, mantul, mantap betul puan-puan, tuan-tuan. Bacaan tuan-tuan alhamdulillah dah tera-tera semua. Apa lagi masalah qalqalah. Kacang kata Ramli. Okey puan, kita masuk ayat yang keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Okey, wamra'atu, wam mim mati bertemu dengan ra. Okey, siapa yang tahu silakan komen. Wamra'atuhu, mim mati bertemu dengan ra. Okey puan-puan, sila komen. Wamra'atuhu, mim mati bertemu dengan ra. Hukum bacaan apa? Ya, betul. Bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi. Kenapa namanya izhar syafawi? Izhar itu jelas, syafawi itu huruf yang berasal daripada bibir. Karena mim mati. Mim ini adalah huruf yang berasal daripada bibir. Jadi disebut dengan izhar syafawi. Bukan izhar halki, tapi izhar syafawi. Karena mim berasal daripada bibir. Wamra'atuhu, hu ini namanya hal dhamir, bertemu selain huruf hamzah, maka dia mad silah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 2 harakat. Hamma, ini panjang. Bukan panjang, dengung. Hammalatal hatab. Hamma panjang, dengung 2 harakat, disebut dengan wajibul hunnah. Dan dia makhrajnya berasal daripada rongga hidung ataupun disebut dengan al-khaysum. Hammalatal mad asli, latal hatab. Al-hatab, alif lam qamariyah, hatab qalqalah kubra. Okey, saya baca sekali lagi, puan-puan ikut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. 1, 2, 3.
Alhamdulillah, mantap puan-puan. Hebat tuan-tuan puan-puan ni masalah qalqalah. Alhamdulillah bacaannya bagus. Okey, seterusnya yang last. Fi jidha hablum mim masad. Saya ulang. Fi jidha hablum mim masad. Fi mad asli, ji mad asli, diha mad asli, hablum, mad apa? Qalqalah apa? Siapa yang tahu silakan tulis. Hablum, qalqalah apa? Qalqalah sughra. Kenapa sughra? Sebab huruf qalqalah bertanda mati dan huruf qalqalah itu berada di pertengahan ayat. Qalqalah sughra. Hablum, lum ini baca dengung karena dia idgham idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Hablum mim, ini sama, tanwin bertemu dengan mim ataupun nun mati bertemu dengan mim disebut dengan idgham ma'al ghunnah, masuk serta dengung. Huruf idgham ada berapa? Idgham ma'al ghunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Yanmu, yaumin, ya, waw, mim, nun. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun, maka dibaca dengung. Kadar dengungnya 2 harakat. Mim masad, mim masad. Ini adalah qalqalah kubra. Karena huruf dal berada di ujung. Okey, saya baca kemudian puan-puan, tuan-tuan di rumah silakan ikut. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. 1, 2, 3. Alhamdulillah, mantap. Okey tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita akhiri kelas sampai di sini. Sebelum saya akhiri, kalau tuan-tuan ada pertanyaan, boleh tanya, mesej kat grup, boleh komen kalau ada yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan silakan tulis dekat komen. Dan kalau ada yang ingin ataupun puan-puan ingin mengikuti kelas Alwan, mengaji bersama Alwan, insya-Allah kita akan adakan kelas baru pada bulan 2. Akhir bulan 2 boleh terus mesej kepada admin. Dan insya-Allah kelas akan bermula pada akhir bulan 2. Sekali lagi sebelum saya akhiri, jika puan-puan, tuan-tuan semua ada pertanyaan tentang qalqalah ataupun masih kurang jelas, boleh tulis dekat komen. Tapi kalau puan-puan dah faham, silakan tulis faham. Dan untuk hari malam ini cukup sampai di sini. Jika ada salah dan silap saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ila liqa' ma'as salamah.